Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Zurin sekali lagi untuk sambungan episod Masjid Al-Aqsa. Baiklah, bersama Zurin masih lagi Aina dan Encik Syahrul kita. Jadi Zurin akan sambung lagi a few question untuk Masjid Al-Aqsa. Salah satunya, okey Syahrul, seperti yang kita tahu kan, untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa ni bukan mudah bukan mudah sebab dia seperti yang kita tahu dia dikontrol oleh orang luar dan daripada segi keselamatan. So memang agak sukar lah untuk orang-orang luar untuk datang ke Masjid Al-Aqsa. Jadilah, apakah saranan ataupun nasihat ataupun advice yang Syarul boleh bagi macam mana kita nak memeriahkan ataupun mengibrah Masjid Al-Aqsa ni dari jauh. Alright, jadi maksudnya orang yang ada keinginan tapi dia tak berkeyakinan kan? Betul. Maksudkan okey, baik. Jadi Syarul rasa kita tahu yang mana kita ada dengar satu hadis juga kan dari Rasulullah SAW, yang mana ianya salah seorang daripada isteri Rasulullah SAW iaitu Maimunah binti Sa'ad yang mana beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, fatwakanlah kepada aku, andai kata aku tidak mampu memakmurkan Baitul Muqaddis ataupun Masjid Al-Aqsa apa yang aku perlu lakukan. Lalu Rasulullah SAW kata, iaitu kau hantarkanlah minyak untuk menyalakannya. Jadi kalau disimpulkan di situ, para ulama menyatakan iaitu kita perlu menghantarkan sokongan kepada mereka ataupun Aqsa dengan cara yang kita boleh, yang kita mampu, iaitu menghantar bantuan keuangan atau apa-apa sahaja yang menunjukkan sokongan kita kepada Masjid Al-Aqsa. Sebab apa? Rasulullah SAW kata dengan hadis tadi tu, barang siapa yang melakukan perkara tersebut, maka dia dikira hadir ke Masjid Al-Aqsa. Dan jangan lupa jugalah salah satu dia doa. Ya, doa kan. Kita doa sesama Islam. Benar. Jadi sebenarnya macam Kak Zuri kata, dengan ancaman, dengan keadaan negara yang dijajah kan, jadi mungkin ada kekhawatiran kita untuk hadir ke sana. Bagi Syarul, sebenarnya kita tak perlu khawatir kalau kita benar-benar yakin yang mana kenapa kita nak hadir ke sana kan. Betul. Jadi macam tadi kita ada mention ataupun di part sebelum kita ada katakan yang mana bila kita nak hadir ni, sebenarnya kita kena hadir dengan ilmu sebenarnya kan. Hadir dengan ilmu ni maksudnya bila ilmu tu ada, dia akan membawa kepada perasaan dan hati kita. Jadi kita tak hadir semata-mata sekadar macam nak tengok, tapi kita nak ambil ibrah daripada kesan peristiwa yang berlaku di situ kan. Jadi kita akan merasakan segala apa yang berlaku tu sampai kepada kita. Sebab apa? Sebelum ni kita belajar, kita dengar di kuliah, kita dengar di tazkirah, kita diperingatkan setiap tahun di dalam apa-apa saja yang disampaikan untuk peristiwa Isra' dan Mi'raj kan. Jadi bila kita di sana, saya pasti kita akan terasa di kalbu kita, kita hadir ni, ya Allah ya Tuhanku, memang atas jemputan Allah. Macam mana juga kita hadir ke tanah haram. Betul. Ujian dia. Cuma dekat Masjid Al-Aqsa tu ujian dia dari segi kita ni berani tak berani, keselamatan kita, sebab dia dijajah oleh Israel. Dan kalau kita berpihak orang-orang tengah berdemonstrasi tu biasa. Kalau kita bertembung orang Palestin tengah bergaduh dengan pihak Yahudi pun biasa. Itu yes. Sebab Masjid Al-Aqsa tu sendiri dikawal oleh tentera Israel. Pagar dia sendiri pun dikawal oleh tentera Israel. Jadi kita tak boleh nak kata apa. Rondaan di dalam tu pun tentera Israel. Kita tengah semayang pun tentera Israel masuk pakai kasut dekat masjid kita. Jadi apa kata hati kita kalau kita tak terdetik ada rasa-rasa nak hadir, nak mengimarahkan masjid ni, yang mengatakan ini kita punya. Itulah yang membuatkan kita rasa kena pergi lah. Macam Syarul sendirilah, ada tak rasa macam bila tengah sembayang tu terdetik dah tiba-tiba diorang datang berperang pula kat sini ke kan, kita it happen kan. So ada tak Syarul terfikir macam tu? So honestly Kak Zurin pula fikir, Kak Zurin terfikir kalau aku pergi sana tiba-tiba diorang tengah betul-betul berperang. Ya betul. Dan betul. Dia kalau siapa yang pergi Masjid Al-Aqsa ni macam tu, sebab saya kata nak jumpa golongan muda yang sampai ke sana daripada Malaysia tu, masa Syarul pergi tu memang tak ada, kurang, memang sangat. Syarul lah yang muda, ada yang budak-budak, ada yang keluarga datang bawa budak-budak. Itulah yang tak dapat masuk tu. Yang satu bas tu kan, satu keluarga yang mana, beberapa keluarga yang mana ada budak-budak belasan tahun memang tak boleh masuk. Memang dia tak, Israel tak bagi masuk. Syarul antara yang muda yang lepas masuk lah kan. Yang Alhamdulillah. Dan kalau tanya pada ustaz yang bawa Syarul masuk pun, dia kata kalau tanya naluri saya, ustaz kata kan, kalau tanya naluri saya, orang yang tak boleh lepas abang lah, saya lah, dia kata kan.
Sebab kalau ikut faktor pekerjaan abang tu lah kan, tak mention lah kan, faktor pekerjaan abang tu memang abang ni adalah antara orang yang takkan boleh masuk. Tapi itulah specialnya bumi Aqsa ni, sebab apa, orang yang masuk ni juga adalah tetamu Allah. Allah yang izinkan. Allah hijabkan pandangan Israel tu, dia mungkin tak nampak siapa yang masuk kan. Jadi itulah saya kata, tanamkan niat hadir tu sebab apa? Datang kenapa untuk ke Aqsa tu. Betul, kita kena set kita punya intention, apa kita nak buat, kenapa kita nak ke sana. So perjalanan kita lebih diberkati. Wow, Zurin rasa macam wow. Seronok perbincangan kita hari ni. Memang best. Sebab yelah kan, macam Zurin cakap lah, tempat tu salah satu masjid yang kita kenalah juga rasa nak pergi. Cumanya itulah sebabkan dia dah dikontrol oleh negara lain, jadi kita agak limited untuk masuk ke sana. Tapi insyaAllah mana tahu kan. So Syahrul tolong doakan Kak Zuri dengan Aina. InsyaAllah. Kak Zuri nak doa tu spesifik. Semoga Kak Zuri dengan Aina dimurahkan rezeki untuk sampai ke Masjid Al-Aqsa. Ya, insyaAllah. Complete. Bila tu nak saya doakan tu? Lepas balik diharam terus doa semoga kami sihat, murah rezeki untuk sampai ke sana, untuk memeriahkan lagi Masjid Al-Aqsa. Kita bantu orang-orang yang di sana. Betul. Itu yang paling penting, dia kena niat kenapa kita nak hadir di sana. Selain daripada kita mengarahkan masjid tu, adalah kita nak membantu masjid tu kan. Betul. Memang terima kasih Syahrul, panjang lebar Syahrul explain daripada episod pertama sampai ke episod kedua. Memang terima kasih banyak-banyak sebab Kak Zuri memang ada hati macam Kak Zuri cakap daripada episod lepas. Memang tergeraklah hati tu, tapi insyaAllah tak tahulah bila kan. Allah makbulkan, insyaAllah. Okey, salah satu lagi lah Kak Zuri nak bertanya lah dengan Syahrul at your young age. Okey, Kak Zuri kira muda lagi lah. Okey, awak dah ada rasa keinginan bersungguh-sungguh untuk menghadirkan diri ke Masjid Aqsa, Madinah, Masjid Nabi Madinah dan juga Masjidil Haram. Jadi apakah kata-kata semangat awak untuk kita punya remaja-remaja di luar sana untuk ada perasaan untuk hadirkan diri sesungguhnya macam Kak Zurin sendiri Kak Zurin ni sebab Kak Zurin bekerja kat sini tau. So Kak Zurin ada sebab Kak Zurin Mekah tu dah dekat dengan Kak Zurin. Tapi Kak Zurin tak pasti sama ada Kak Zurin sendiri, kalau Kak Zurin berada di luar Mekah, Kak Zurin rasa macam tahu tak macam mana nak explain hati Kak Zurin tu nak pergi ke Masjidil Haram tu. Kak Zurin tak tahu bila hidayah tu akan sampai. Tapi Kak Zurin nak tanya Syahrul sendiri, macam mana kita nak hadirkan perasaan tu yang I nak pergi buat umrah, nak pergi Masjidil Haram, nak pergi Masjid Nabi, nak pergi Masjid Al-Aqsa. Macam mana? Apakah advice Syahrul? Okey, baik. Jadi terasa muda bila Kak Zuri kata nak menggalakkan remaja kan. Tak apalah, Syahrul balik kepada zaman remaja lah kan. Sebab Syahrul pun belum sampai 40 lagi kan. Okey, baik. Alright, jadi sebenarnya orang kata, boleh kata macam nak hijrah lah. Asalnya daripada penghijrahan, macam Syahrul ada nyatakan sebelum ni suka bercuti, pergi travel, pergi Europe dan sebagainya kan. Jadi bila satu detik tu Allah datangkan rasa untuk pergi menunaikan umrah kan, dan dalam masa yang sama terus Syahrul nak lengkapkan perjalanan Syahrul sebab Rasulullah SAW dah kata kan, jadi lengkapkanlah tiga-tiga perjalanan itu ke tiga-tiga masjid kalau kita nak bersusah-susah kan. Jadi memang nak menggalakkan orang ataupun anak muda hadir ni, sebenarnya kita kena tengok daripada asasnya semasa dia di negara ni ataupun di Malaysia lagi. Supaya apa? Supaya orang boleh hadir ke Madinah, ke Mekah, tapi ikut pengalaman pun kita tahu tak semua orang yang hadir ke Mekah dan Madinah dia lengkapkan sembahyang 5 waktu di Masjidil Haram atau di Masjid Nabi juga. Betul tak? Betul. Jadi berbalik kepada soalan tadi, kalau kita nak memastikan kita datang ke tanah suci ni untuk beribadat, kita cuba tanamkan niat dalam hati tu. Di Malaysia ni lengkapkan 5 waktu di masjid dulu. Dekatkan hati di rumah Allah dulu. Sebab apa? Rumah Allah di Malaysia pun banyak. Jadi di Baitullah tu adalah rumah Allah. Sama rumah Allah, tapi ganjaran dan fadilat dia besar. Betul. Jadi kalau kita nak tanam niat nak menunaikan ibadah di Masjidil Haram, sebenarnya tunaikan tanggungjawab kita mengimarahkan masjid di rumah-rumah kita dahulu. Betul. Jadi kalau kita sanggup berulang alik daripada subuh sampai isyak di rumah kita, bila kita hadir ke tanah suci haram ni, kita insya-Allah takkan tinggal untuk mendapatkan
fadilat seperti mana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan dalam masa yang sama sekali kita tahu apa yang kita nak lakukan di tanah haram ni sebenarnya adalah disebabkan nak dapatkan redha Allah. Dan kita bukan hadir umrah ni semata-mata sekadar untuk melengkapkan ibadah umrah semata-mata. Betul. Tapi sebabkan apa? Sebab kita nak dapatkan redha Allah. Itu yang paling penting. Lagi satu lah yang as a conclusion, satu lagi yang penting lah, kita jagalah solat kita dulu. Betul. Okay, basic thing. Thing. Kita jangan terlalu nak pergi kejar, tapi kita lupa yang basic yang kita perlu jaga ni dulu. Okay. Terima kasih Syahrul. Ada apa-apa tambahan yang Syahrul nak berkongsi? Sebab topik ni topik Aqsa tadi kan Betul dia. Tapi sebab apa kata Aqsa ni bukan kata dia terpinggir sangat, tapi memang dia agak terpinggir sebab ada salah satu sebab dia dulu pernah terbit satu pandangan yang mengatakan tak boleh pergi ke Aqsa sebab dia seumpama kita mengiktiraf Israel. Betul. Ataupun seumpama kita support Israel. Kita kena ingat kalau kita nak cakap macam tu, kita kena ingat yang mana kota Mekah ataupun Baitullah tu pernah dijajah oleh musyrikin kan Jadi sewaktu peristiwa pada tahun 7 Hijrah Nabi di Madinah, Nabi masih lagi pergi ke Mekah untuk melawat Masjidil Haram dan juga nak buat tawaf di sana. Jadi apakah tujuan Rasulullah pergi ke sana itu untuk beribadah, dan kita pergi ke Masjidil Aqsa tu tak sama untuk beribadah? Sama kan? Jadi kita kena tahu kenapa. Sebab tu saya kata pasang niat tu kena betul. Intention tu kena betul dahulu. Jadi sebab itu kita boleh ingat apa peristiwa yang Rasulullah SAW pergi buat sana kan. Kita jadikan itu sebagai pedoman dan kita bagikan sebagai rujukan, dan kita boleh tanya pendapat-pendapat pada yang lebih faqih. Baik, jadi dorongan Syahrul, niat adalah hati untuk hadirkan diri, bukan semata-mata sebab fadilat dan ganjaran, tetapi kita nak lengkapkan perjalanan seperti mana saranan Rasulullah SAW. Betul tak ayat Kak Zurin? Innamal a'mal binniat. Benar, semuanya bergantung dengan niat. Okey. Okey, baiklah. Terima kasih short video Zurin untuk episod yang kedua ni. Terima kasih banyak-banyak. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan itu datang daripada diri Zurin sendiri. So Syahrul, sehingga kita berjumpa lagi, InsyaAllah. semoga awak dimurahkan rezeki untuk kembali sekali lagi ke Masjidil Haram. Mungkin awak juga boleh jadi kita orang punya tourist guide ke Masjidil Aqsa. Who knows? Kita cakap kat tanah haram mana tahu kan. Allah angkat doa Zurin. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.